Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. InsyaAllah hari ini kami di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mendiskusikan tajuk falasi yang terdapat dalam media sosial, kesan baik dan buruk dalam masyarakat. InsyaAllah saya Muhammad Kalim Siddiq bin Ishaq selaku moderator pada malam ini dan bersama saya 3 ahli panel yang hebat dan tak perlu diperkenalkan lagi, iaitu yang pertama Al-Fadil Ustaz Ahmad Nazrin bin Muhammad Razi, Ketua Nazir Negeri Perak. Manakala panel yang kedua kami jauh daripada Johor, Tan Sri Muhammad Khalis Muhammad Raba, mantan Mufti Negeri Johor. Dan yang terakhir Datuk Seri Muhammad Izzuddin Fikri bin Kamal, Agama Negeri Kedah. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan diskusi kita pada hari ini pada panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Nazrin. Baik, pada pendapat Ustaz, apakah definisi falasi dan perbahasannya menurut perspektif Islam dan Barat? Baik, terima kasih moderator yang handsome atas soalan yang telah diberikan. Kerana mulut badan binasa. Ini boleh diungkapkan sebagai perkataan yang keluar dari mulut, mempunyai satu kuasa yang boleh menjadikan suatu keadaan tersebut dari indah menjadi duka, dari sedih menjadi gembira, bergantung dengan cara penyampaian yang dilakukan. Sebelum mengenal dunia, haruslah mengenal diri. Sebelum ke topik selanjutnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu falasi yang sebenarnya. Konsep falasi boleh diumpamakan dengan maksud kesilapan pada cara berfikir yang membawa kepada satu huraian. Okey, lepas huraian dia akan ada pendapat dan kesimpulan yang keliru akibat daripada penyalahgunaan proses ta'akulan. Dengan bahasa mudahnya, ia merupakan satu helah penggunaan logik akal atau bahasa yang menjadikan sesuatu penyataan menjadi betul ataupun ia salah. Okay. Maksud falasi di sisi penulisan ahli fikir Greek iaitu Aristotle umumnya bermaksud ralat dalam penakalulan. Ini boleh ditakrifkan dalam bahawa falasi ialah penghujahan yang tidak terpakai yang nampak sah pada pandangan pertama tetapi ia merupakan satu kesalahan. Melalui konsep yang telah saya kongsikan, saya ada satu soalan yang ingin diajukan. Okay. Adakah falasi yang dimaksudkan wujud di kalangan kita? Okey, jawapannya ya. Falasi yang saya maksudkan itu secara tidak langsung memang wujud di kalangan kita. Hal ini kerana pemikiran yang sempit dan sifat yang ingin menjatuhkan sesama yang lain ada di kalangan kaum-kaum kita. Ia menjadikan pola penghujahan yang awalnya seperti hujah yang benar tetapi ia mempunyai banyak sangat kesalahan. Islam juga menekankan umatnya berhujah dengan cara yang baik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya kat sini, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat yang kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Okey, kesimpulan yang kita dapat dari konsep yang saya jelaskan, falasi ini sangat tidak diperlukan untuk manusia. Sekalipun ia mempunyai kebaikannya yang tersendiri, dia mempunyai kebaikan yang sedikit tapi keburukan dia melampaui kebaikannya. Oleh itu, kalau tidak ada angin, mana mungkin pokok dia akan bergoyang. Itulah peribahasa yang mencerminkan satu konsep persepsi atau sangkaan yang wujud dalam fikiran dan hati manusia. Dengan sebab itu, berhati-hatilah dalam membuat satu andaian dan jagalah pemikiran jangan sampai tertelan falasi. Baik, terima kasih. Kembali kepada panel pertama. Sebentar tadi Ustaz Nazrin sudah menjelaskan definisi falasi. Sekarang kita pergi pula kepada panel yang kedua, Tan Sri Khalis. Kita dapat lihat apabila ramai orang berfalasi di media sosial sehingga perkara fakta dinafikan. Ini menyebabkan ramai yang tertipu dan mula menggunakan hujah agama untuk menegakkan benang yang basah. Kita ambil contoh kes berkaitan vaksin baru-baru ini. Ramai yang mengatakan itu adalah agenda Yahudi semata-mata
sedangkan COVID-19 adalah pandemik yang telah tersebar di seluruh dunia. Baik, apakah pendapat Tan Sri berkenaan perkara tersebut? Okey, terima kasih Tuan Menantu atas soalan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman sekarang kita dapat tengok begitu banyak orang yang menyebarkan berita tentang vaksin tanpa hujah yang benar dan kuat. Jadi perkara ni telah memberikan kesan yang sangat-sangat buruk kepada negara kita kerana begitu ramai rakyat Malaysia yang terpengaruh dengan berita palsu ini. Sebabkan perkara ni kita tengok masa yang diambil untuk mencapai kadar vaksinasi penuh iaitu 90% dalam kalangan penduduk Malaysia sangat lambat untuk dicapai. Jadi perkara ni bukan sahaja melambatkan proses herd immunity dalam kalangan masyarakat, bahkan ekonomi negara juga turut terjejas. Jadi apabila kita meneliti kembali kenyataan golongan yang menyatakan bahawa vaksin adalah agenda Yahudi, persoalan di sini mengapa rakyat Israel iaitu orang Yahudi sendiri membuat demonstrasi untuk menolak vaksin pada Julai yang lalu. Mengapa dalam kalangan orang kafir juga ada golongan anti-vaksin? Jadi masihkah relevan untuk kita mengatakan bahawa vaksin ini adalah agenda Yahudi sedangkan mereka sendiri menolaknya? Mari kita lihat dari sudut sejarah pula. Orang pertama yang mengenalkan tentang virus dan vaksin adalah Ibn Sina dan Ar-Razi yang mana kedua-duanya merupakan ilmuwan Islam dalam bidang perubatan. Jadi para saintis dari seluruh dunia baik Islam maupun kafir kesemuanya menggunakan kitab ini iaitu Al-Qanun fi Tib sebagai rujukan dalam mencipta sesuatu penawar. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa cara pembuatan vaksin itu diambil dari ilmuwan Islam bukan dari ilmuwan kafir. Jadi sebagai umat Islam kita tak perlu risau pun untuk ambil vaksin kerana bukan Majlis Agama Islam Malaysia sahaja yang mengharuskan vaksin. Bahkan institusi fatwa dunia yang besar juga mengharuskan pengambilan vaksin seperti Al-Azhar Sharif menerusi Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar dan Majma' Al-Bu'uth Al-Islamiyah yang dipengerusikan sendiri oleh Syekh Al-Azhar iaitu Syekh Dr. Ahmad At-Taib. Seperti yang kita sedia maklum, Syekh Dr. Ahmad At-Taib bukan sahaja seorang ulama besar yang disanjungi, bahkan merupakan seorang ahli perubatan yang terkemuka di Mesir. Jadi sudah pasti seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang agama dan perubatan mengetahui jalan yang terbaik untuk umat Islam. Untuk kesimpulannya saya bagi sebagai umat Islam, jangan kita ni terlalu percaya dengan ungkapan seseorang tanpa kita melihat dari mana hujah tersebut diambil dan jauhilah daripada berkongsi tentang berita-berita yang tidak pasti atau palsu di WhatsApp, Facebook dan platform lain kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna," yang bermaksud barang siapa yang menipu atau berdusta maka dia bukan dalam kalangan kami. Jadi sebarlah perkara yang benar agar semua orang dapat manfaat dari jam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada panel kedua kita. Setelah mendengar penerangan tadi, jelaslah falasi lebih banyak membawa keburukan berbanding kebaikan. Baiklah, sekarang kita bergerak pula kepada panel yang ketiga. Falasi pada ketika ini banyak berlaku di media sosial. Ini terjadi bila mana media sosial membenarkan semua pihak untuk bersuara sedangkan mereka tidak mempunyai autoriti atau kelayakan langsung untuk bercakap dalam sesuatu bidang. Pada pendapat Tuan, adakah penggunaan media sosial pada hari ini lebih membawa kebaikan ataupun keburukan? Silakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan media sosial sama ada ia mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada semua pengguna. Internet merupakan salah satu daripada keperluan harian dalam kehidupan setiap individu untuk mengetahui kesahihan atau penipuan berkaitan sesuatu maklumat. Di antara keburukannya ialah golongan belia gemar untuk melayari laman-laman web yang berunsurkan negatif seperti laman web pornografi. Ini amatlah membimbangkan kerana ianya boleh mendatangkan hubungan seks secara berleluasa serta munculnya anak-anak luar nikah. Selain itu, melalui aplikasi WhatsApp, WeChat dan lain-lain lagi turut mendatangkan pergaulan bebas di kalangan masyarakat, tidak kira tua atau muda. Ini boleh mendatangkan unsur-unsur semacam skema seksual dan lain-lain lagi.
Hal sedemikianlah yang ditakuti di kalangan setiap anggota masyarakat pada masa kini. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Harian Metro pada 23 Ogos 2017 yang bertajuk Statistik Mengejutkan menyatakan Malaysia antara negara paling tinggi di Asia yang menonton laman web pornografi. Seterusnya, kebaikan penggunaan media sosial pula ialah dijadikan sebagai medan untuk perkongsian ilmu atau maklumat yang bermanfaat bersama rakan-rakan media sosial yang lain. Di situ boleh bertukar-tukar pendapat selain menerima dan berkongsi ilmu baharu di laman maya. Bab kata pepatah Inggeris, sharing is caring. Media sosial berperanan untuk menjadi medan atau ruangan yang sangat penting bagi usahawan-usahawan untuk memasarkan produk-produk jualan atau perkhidmatan secara atas talian. Dengan ini dapat menjimatkan kos operasi dan memaksimumkan keuntungan hasil perniagaan yang dijalankan atas talian. Kesimpulannya, media sosial merupakan satu medium yang sangat berguna dan boleh memberikan banyak kelebihan kepada pengguna-pengguna media sosial. Kelebihan tersebut haruslah digunakan secara waras dan berhati-hati. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah falasi ialah suatu perkara yang perlu dijauhi oleh semua pihak kerana ia lebih membawa keburukan berbanding kebaikan. Islam juga melarang umatnya untuk berfalasi. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini menyatakan Allah menyarankan umatnya untuk berhujah dan berdakwah dengan cara yang bijak dan menurut kehendak syarak. Jika hendak berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Akhirul kalam, penggunaan media sosial juga hendaklah dikurangkan. Gunakanlah media sosial untuk menyebarkan kebaikan agar menjadi saham untuk kita di akhirat kelak. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun dan itah daripada saya. Wailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.